Pemelesetan ekonomi global tahun 2008 hingga 2009, punca krisis kewangan, masalah dalam sistem kewangan Amerika Syarikat. Krisis yang belum pernah berlaku dan dianggap terburuk selepas The Great Depression. Bukan sahaja melibatkan isu-isu berkaitan kestabilan dan daya tahan institusi kewangan, malah telah merencatkan pertumbuhan ekonomi. Sebahagian besar institusi perbankan dan kewangan bersaiz mega di Amerika Syarikat seperti Northern Rock, Bear Stearns, ANDYMUC Bank, Washington Mutual telah bangkrut. Krisis ini turut mengakibatkan masyarakat awam tidak yakin dengan kondisi institusi kewangan sebagai intermediary yang selamat lantaran ramai jatuh miskin dalam masa singkat akibat kehilangan wang simpanan dan kejatuhan teruk nilai wang simpanan pencen. Masalah dalam sistem kewangan ini bermula pada pertengahan tahun 2007 berpunca daripada kemerosotan kualiti aset subprima. Perkembangan buruk ini merebak hingga menjadi krisis kewangan global yang besar dan ketara pada separuh pertama 2008. Kegagalan beberapa buah institusi kewangan Amerika Syarikat dan global yang utama pada September 2008. Khususnya telah membangkitkan kebimbangan meluas mengenai gangguan sistematik merentas pasaran kewangan global yang kemudiannya telah mengakibatkan pembekuan pasaran antara bank dan pasaran kredit di banyak pusat kewangan seluruh dunia. Penurunan kadar faedah pinjaman menurut Adrian dan Shin Bronner-May dan Thaler sebelum krisis ini meletus, Amerika Syarikat melalui Reserve Persekutuan telah melaksanakan beberapa polisi penting, antaranya pelonggaran syarat kelayakan kredit melalui penurunan kadar faedah pinjaman, peningkatan nilai hartanah. Di Amerika, penurunan kadar faedah pinjaman telah mengakibatkan berlakunya peningkatan ketara nilai hartanah di Amerika Syarikat dan juga beberapa negara terlibat lain seperti Sepanyol, Ireland, United Kingdom akibat lebihan permintaan yang berlaku terhadap perumahan. Peningkatan ini menghasilkan permintaan yang tinggi terhadap pasaran gadai janhu di Amerika Syarikat. Bagaimanapun permintaan ini tidak bertahan lama, ekoran pasaran gadai janji ini telah mencetuskan krisis subprima. Krisis ini terjadi apabila bank dan institusi kewangan memberikan peluang kedua kepada peminjam bermasalah untuk mendapatkan pinjaman. Ekoran menjangkakan akan memperoleh hak pemilikan serta dapat melelong rumah yang dibiayai apabila peminjam gagal melunaskan bayaran pinjaman untuk kali kedua. Dasar ini telah mengakibatkan terlalu banyak rumah terpaksa dilelong yang akhirnya membawa kepada peningkatan penawaran rumah secara mendadak. Kemuncangnya, harga rumah di Amerika Syarikat dan juga di tempat-tempat lain yang terlibat mengalami kejatuhan purata sebanyak 35% untuk tempoh 6 tahun. Kejatuhan harga sekuriti gadai janji. Kejatuhan harga rumah mendadak pada tahun 2006 mengakibatkan kejatuhan harga sekuriti gadai janji yang akhirnya menyebabkan pasaran kewangan di seluruh dunia terjejas teruk. Susulan kejatuhan ini, pasaran antara bank, terutama yang melibatkan urus niaga instrumen jangka panjang berdepan dengan tekanan mudah tunai yang kritikal dan bank-bank pusat menyuntik mudah tunai secara besar bagi mengelakkan pelabur menarik keluar dana dari pasaran. Kesan kekurangan mudah tunai. Peningkatan harga minyak. Setan ekonomi ini juga bermula dengan peningkatan harga minyak mentah yang melonjak kepada $147 Amerika Syarikat setong pada Julai 2008, kini susut kepada $51 Amerika Syarikat setong. Kos bahan makan turut meningkat berpunca dari bahan makanan sebagai sumber alternatif kepada petroleum biofuel, inflasi global, krisis kredit yang membawa kepada bankruptsi bank-bank utama dunia, pengangguran serta kemelesetan ekonomi global yang berpanjangan. Pajak 2,2, peningkatan harga minyak. Kadar inflasi. Pada Februari 2008, OECD Organization of Economic Cooperation Development melaporkan bahawa inflasi di peringkat global telah mencecah ke paras tertinggi dalam sejarah.
Lebihan penawaran kewangan di kebanyakan negara, pertumbuhan yang memberangsangkan yang didorong oleh tahap kecairan yang tinggi di kalangan negara Asia, spekulasi ke atas komoditi kegagalan pertanian, peningkatan kos import dari negara China dan peningkatan permintaan ke atas makanan dan komoditi dari beberapa negara merupakan punca kepada berlakunya inflasi global. Jadwal 2,1, pertumbuhan dan inflasi tahun 2008 dan tahun 2009. Krisis di beberapa negara. Amerika Syarikat. Kegagalan beberapa ban utama di Amerika Syarikat memberi petunjuk bahawa kemelesetan ekonomi di negara tersebut akan berpanjangan dan terburuk semenjak Perang Dunia Kedua yang bermula pada awal 2008. Kerajaan Amerika Syarikat telah memperuntukkan $700 bilion Amerika Syarikat sebagai plan pemulihan ekonomi dan usaha menyelamatkan beberapa ban utama dan 3 gergasi pengeluar kereta mereka iaitu Ford, Chrysler dan Iceland. Nilai mata wang Iceland, krona, susut 40% berbanding euro dan mengalami inflasi pada kadar 14% dengan kadar bunga meningkat kepada 15.5%. Susut nilai ke atas krona memberi tekanan kepada ban-ban mereka memandangkan mereka amat bergantung kepada hutang luar negara. Tanpa campur tangan kerajaan, ban di Iceland tidak mungkin berupaya untuk terus wujud atau menghadapi suasana bankrupt. United Kingdom. Kenaikan harga minyak dan krisis kewangan turut menjejaskan ekonomi United Kingdom. Harga rumah kediaman di United Kingdom terus jatuh sehingga penghujung tahun 2010. Ekonomi United Kingdom hanya tumbuh 1.5% 2008 dan 1.0% 2009. Keyakinan pengguna berada pada tahap terendah semenjak 1996. Kadar inflasi melepasi 4% dan mengalami pertumbuhan ekonomi yang negatif awal tahun 2009. Keadaan sedemikian membawa United Kingdom kepada kemelesetan ekonomi yang berpanjangan. Pembinaan rumah kediaman di England dan Wales bagi tahun 2008 dan 2009 telah mencapai tahap terendah semenjak tahun 1924. Dalam masa yang sama, bilangan penduduk yang hilang pekerjaan meningkat dari 80,000 kepada 1.92 juta menjelang tahun 2009 dan ini merupakan bilangan terbesar semenjak tahun 1999. Jepun. Ekspor dari Jepun berkurangan buat pertama kali dalam tempoh 5 tahun. Amerika Syarikat minus 15.4% dan Kesatuan Eropah 11.3% dan terdapat peningkatan dalam import. Ini telah mengurangkan lebihan perdagangan Jepun sebanyak $1.28 bilion Amerika Syarikat, kejatuhan sebanyak 90% berbanding tahun 2007. Implikasi krisis kewangan global kepada Malaysia. Perdagangan luar. Krisis ini menjadi bertambah buruk apabila banyak aset kewangan mengalami kerugian yang mengakibatkan kesan negatif kepada pendapatan. Memandangkan Malaysia merupakan sebuah negara yang sangat terbuka, kesan kemelesetan global begitu dirasai oleh sektor yang berkaitan dengan perdagangan luar. Kemelesetan ekonomi mula memberikan kesan kepada ekonomi Malaysia pada suku keempat 2008. Seterusnya, Ekspor dan pengeluaran perkilangan masing-masing menurun sebanyak 7.4% dan 11.1%. Perdagangan dunia jatuh dengan ketara sebanyak 28.6% S408 kepada minus 7.4% dan ia telah menjejaskan ekspor dunia termasuk Malaysia. Ekspor kasar Malaysia merosot sebanyak 20% pada suku tersebut S408 kepada minus 7.4% dan menjejaskan aktiviti pengeluaran pelaburan. Di Malaysia pada akhir 2008, momentum pertumbuhan ekonomi mula perlahan dan meningkat 0.1% dalam suku keempat terutamanya sektor pembuatan yang menguncup sebanyak 8.8% berikutan kelembapan sektor luaran dan kejatuhan pelaburan swasta. Sentimen perniagaan merosot dengan ketara. Malaysia kembali ke fasa kemelesetan dengan kemeslesetan dengan keluaran dalam negeri kasar menguncup sebanyak 1.6% pada tahun 2009.
Selain daripada itu, Sektor pekerjaan sebagai tindak balas terhadap kemerosotan ketara, ekspor dan aktiviti pengeluaran, banyak syarikat mengambil langkah mengurangkan kos pekerja dengan membekukun pengambilan pekerja baharu, memulakan pengurangan gaji dan waktu kerja lebih, masa serta memberhentikan sebahagian daripada pekerja. Jumlah pemberhentian pekerja meningkat kepada 125,990 orang pada suku pertama berbanding dengan purata suku tahunan sebanyak 3,873 orang dalam tahun 2005 hingga 2008, terutamanya pekerja perkilangan. Kadar pengangguran meningkat kepada 4% pada suku pertama 2009. Akhir sekali, akhir sekali, akhir sekali, akhir sekali, akhir sekali, akhir sekali, akhir sekali. Bursa saham. Pasaran saham tempatan mengalami kerugian hampir 300 bilion ringgit sejak bulan Januari tahun 2008 ekoran daripada masalah ekonomi Amerika Syarikat yang bermula awal 2008 sehingga mengakibatkan krisis kewangan global. Kejatuhan penanda arus Indeks Komposit Kuala Lumpur IKKL di bawah paras 900 mata pada masa tersebut merupakan antara petunjuk utama menandakan Malaysia mula menerima tempias daripada krisis kewangan global. Bagi merangsang aktiviti ekonomi akibat daripada krisis ekonomi global yang melanda dunia tahun 2008 hingga 2009, kerajaan telah mengumumkan pakej rangsangan fiskal berjumlah 67 bilion ringgit bagi menggerakkan aktiviti ekonomi bagi melaksanakan pelbagai inisiatif, terutamanya pelaksanaan projek-projek infrastruktur. Langkah yang diambil bukan sahaja memberi sokongan secara langsung kepada aktiviti domestik, bahkan ia telah mendorong pemulihan sentimen perniagaan dan pengguna di samping pemulihan beransur-ansur ekonomi global turut menyokong ekonomi Malaysia. Kerajaan telah membelanjakan sejumlah wang yang besar bagi melaksanakan pakej rangsangan ekonomi bagi menggerakkan aktiviti ekonomi. Malaysia telah berjaya menangani masalah yang timbul akibat krisis ekonomi ini dengan memperkenalkan pelbagai langkah dalam usaha menerima impak kemelesetan ekonomi yang melanda.